Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 332. Terima kasih ya. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah, dan Allah Maha penyayang terhadap sekalian hambanya. Sebelum ini kita baca ayat wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab. Kemudian seterusnya wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsila fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Kemudiannya wa idza tawalla sa'a, adalah seterusnya liyufsila fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian datang ayat ni, ayat wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ayat sebelum ini menyatakan tentang orang yang hidup di dunia dan ingin merasa sepenuhnya kesenangan di dunia ini. Lalu mereka mengejar kekayaan, mereka menjamu selera, mereka nafsunya, kehendaknya. Jadi semua ini mungkin mereka dapat sebahagiannya dan mungkin tidak dapat. Jadi dunia ini diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya hanya untuk menguji saja. Kita akan tinggal. Kemudian tak berapa lama kita hidup di dunia ni, kita akan tinggal dia. Kemudiannya antara benda yang diuji yang disebut dalam Al-Quranul Karim, katanya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Kami akan uji kamu. Takut, al-khawfi wal ju'i, dan lapar. Lapar ni bukan orang yang kena malapetaka saja, tidak, tetapi orang yang semua orang lapar. Tiba waktunya maka laparlah. Itu satu ujian. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, jiwa raga dan buah-buah ni pun kita ingatnya dia ni bila tiba waktu dia berbuah dah. Tidak semestinya begitu. Ada mengikut tempat, mengikut orang barangkalinya. Orang kata tahun ni di Perak banyak musangking, banyak durian, banyak buah-buah. Di Pahang pun banyak juga, tapi di Kelantan tak ada. Barangkali ada juga sikit-sikit lah. Itu dia satu ujian. Dulu dah ada dah buah-buah ni, dan kebanyakan tak habis nak makan, jual pun orang harganya murah. Jadi itu adalah perkara yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai ujian. Kita diuji, yang duduk di Kuala Lumpur kita diuji dengan COVID-19, dan banyak lagi lah benda-benda ujian ini. Kita uji di rumah, tak boleh keluar, dan begitulah ujian. Ini hidup di dunia. Sesiapa yang kenal dunia begitu, maka dia tidak terkejut. Orang Islam tidak terkejut, sebab itu memang ujiannya macam tu. Orang yang belum kenal dunia, dia merasakan hebat dunia ini, penat di dunia ini. Malam tak boleh tidur, dagingnya sakit di sana, sakit di sini, duit habis, macam-macam lagi. Jadi kita selesailah dunia dulu.
Kemudiannya ayat menyatakan, kita nak baca pula ni ayat muka surat 332, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini akhirat pula. Hari akhirat dibicarakan dalam ayat ini. Kita akan jadi token di akhirat. Kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala amal kebajikan kita, amal kebajikannya. Bila kita jual amal kebajikan, yang membelinya Allah Subhanahu wa taala, ini hebat. Ini kita tidak merasakan oh dia beli dengan harga murah, kita barang-barang yang seumpama ini mahal harganya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala beli, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli. Bila Allah Subhanahu wa taala yang beli barang kita, amal kebajikan kita di akhirat, maka orang kaya beli, kita tidak heran, kita tidak rasa bimbang, tak takut nanti dia bayar tak cukup ke, duit tak laku ke, ataupun macam-macam lagi. Penipuan memangnya mudah berlaku dalam dunia ini, tetapi mengikut orang yang membeli. Kalau orang beli itu orang kaya, dia bayar, kerana dia sedekah terlebih banyak daripada yang dia bayar. Kecuali dia orang kaya kedekut. Yang kaya kedekut ni pun ramai juga. Jadi bayar tak cukup, dia nak berhutang, macam-macam lagi. Siapa orangnya? Kaya juga. Jadi kaya ni pun bukan semuanya. Kaya di dunia ini lain, tapi kaya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia katanya innallaha ashtara. Allah Subhanahu wa taala beli. Dia tidak jual, tapi beli jual ini, jual beli, dia sekali dah. Dalam bahasa Arabnya kalau ishtara, dia beli dan dia jual di dunia ini, tapi di akhirat dia beli kerana barang ni susah nak dapat. Innallaha ashtara, Tuhan mahu beli. Dia beli apa dia? Dia beli diri mereka, orang mukmin di akhirat. Tuhan dia beli orang tu sendiri. Kalau kita nak pergi beli durian, kalau budak-budak jual, kita kata kalau dengan tuan-tuannya boleh beli. Boleh jadi ada orang yang bercakap macam tu, tetapi akhirat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang belinya. Dia beli anfusahum, diri mereka, orang tu sendiri, wa amwalahum, dan harta mereka. Bayarannya bi anna lahumul jannah, dengan bahawa bagi mereka syurga, artinya bayarannya syurga. Jadi ayat yang kita baca pada pagi ini dah selesai mengenai dunia dan macam-macam ragam manusia di dunia ini. Di dunia yang pertama sekalinya, orang ni dia bermegah-megah dengan dirinya di dunia ini, dengan dirinya, harta bendanya, tetapi dia rakus dengan kuasa yang ada padanya, tidak jujur terhadap Islam yang paling besar sekali. Kemudian ayat pula wa minan nasi, begitu juga datangnya ketika bercakap tentang manusia yang durjana, yang berada di dunia ini, yang tak sedarkan dirinya. Disebutnya wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Antara orang ni orang-orang yang kamu rasa aneh kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini kelihatannya luar biasa. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Mereka ingin bermegah-megah dengan dalam kehidupan di dunia ini. Semua barang-barang barang tu barang yang terpilih, semuanya cantik-cantik semuanya, dan dia merasakan ingin memperlihatkan kepada orang tentang apa yang ada padanya, qauluhu fil hayatid dunya. Tetapi wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, Allah tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya, itu niatnya. Tapi yang dia lihat kepada orang, dia adalah orang terbaik, orang paling pemurah, orang yang macam-macam lagi lah, dia puji diri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati. Itu hal dunia, memangnya lah begitu. Kemudian ayat pula menyebutkan
Ayat menyebutkan wa minan nasi, antara manusia, man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang yang menjualkan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah. Jika di sana ada amalan-amalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, dia ada peluang, dia akan buat, dia akan penuhi segala amalan yang boleh membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ke? Tidak. Wa minan nasi, dan setengah daripada manusia. Ada di antara manusia, bukan semua orang mahukan akhirat, tapi semua orang mahukan dunia, mahukan kaya, mahukan hidup mewah, mahu semua barang-barang mewah. Itu hampir semua orangnya begitu. Tapi hari akhirat, siapa dia pilih hari akhirat? Tak ramai orang yang memilih hari akhirat. Tak ramai. Dia pilih barang-barang yang boleh mendatangkan faedah kepadanya. Akhirat tapi boleh mendatangkan faedah kepadanya. Tak datang faedah, maka dia tak pilih hari akhirat itu, hari akhirat yang seumpama itu. Ingatnya sebelum Covid dulu, kalau masjid ada buat keramaian apa-apa, ada makan, tanya makan, ada ramai malam tu ada. Tapi kalau tak ada, duka cita lah. Jadi ini satu perkara yang telah dinyatakan oleh pencipta manusia sendiri, bahawa perangai manusia adalah begitu sifatnya. Kemudian antara manusia pula man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang yang mengorbankan, itu terjemahnya. Yashri maknanya beli ataupun jual. Dia jual, dia beli dirinya, dia korbankan. Kalau beli diri, jual diri, artinya korbankanlah. Boleh juga nak terjemah yashri maknanya menjual dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah. Kalau menjual diri artinya mengorbankan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah. Ini antara manusia. Syara yashri dalam bahasa Arabnya tu kabarnya beli dan jual, beli jual ataupun jual beli. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, jual beli, mengorbankan dirinya kerana mengharapkan keredaan Allah. Keredaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali barangkalinya syurga lah. Orang yang nakkan syurga kerana janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama ada dalam Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi sendiri, iaitulah ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keredaan Allah, kehidupan senang di akhirat, keredaan Allah pengampunan dosa, keredaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita suka diberinya Allah kepada kita tapi di akhirat. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Apabila kita lihat, apabila seseorang bersedia mengorbankan dirinya kerana agama Allah, mengorbankan diri kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia korbankan diri? Dia mengajar, dia menyampaikan kepada orang, dia menggunakan apa jalannya untuk menyampaikan agama kepada orang lain. Kalaulah ceramah maka ceramah, kalaulah bersarah maka bersarah, menulis, ini bersedekah. Ini semuanya amalan-amalan yang boleh membawa seorang kepada mardatillah. Apabila seseorang bersedia mengorbankan dirinya kerana agama Allah, dia akan bergerak bersama-sama kebenaran ke mana tujuan, ke mana jua dia pergi, dan di mana jua dia berada, sama ada bersama-sama kawan atau lawan, teman atau pemimpin. Dia hanya mengetahui bahawa kebenaran jua matlamat yang dicarinya. Jadi di mana-mana dia pergi, manusia dia boleh bergerak ke mana-mana, boleh bergerak ke sana sini, dan dia buat banyak perkara, banyak amalan, tapi satu tujuan kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya keredaan Allah pun berpilih-pilih dia cari. Kalau berjumpa perkara yang boleh membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebahagian daripada manusia suka pada tempat-tempat yang seumpama ini. Dia berjumpa dengan lawan, berjumpa dengan kawan, dia akan melihat di sana adakah peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka dia salah seorang daripada orang yang mencari keredaan itu, biarpun dia terpaksa mengorbankan dirinya. Apabila kebenaran yang dicarinya, maka dia tidak perlu lagi memberitahu sesiapa bahawa dia ikhlas terhadap perjuangannya. Dia tidak perlu bersumpah untuk menarik kepercayaan orang terhadapnya. Tak perlu bersumpah. Dengan kata lain, keredaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Ya, bersumpah satu perkara, tapi lain daripada sumpah pun ada juga kempen berlebihan. Kita nampak barang tu dia bergerak kerana orang membuat kempen berlebihan tentang barang-barang yang nak dijualnya. Sama ada nak jual tu obat ke, perkara yang pinggan makuk ke, ni alat-alat rumah ke, ini semuanya bergerak. Kita nampak barang yang paling utama sekali bergeraknya duit dalam poket. Duit dalam poket tu bergerak dengan mudah bila kempen tu kena dengan hajat seseorang. Apabila kebenaran yang dicarinya maknanya ada kebenarannya, maka dia tidak perlu pergi memberitahu sesiapa bahawa dia ikhlas terhadap perjuangannya. Dia tidak perlu bersumpah, tak payahlah bersumpah, untuk menarik kepercayaan orang terhadapnya. Dengan kata lain, keredaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Jadi bagi orang ini keredaan Allah yang dicari. Jika di sana ada, maka itulah dia apa yang dicarinya. Inilah sebenarnya syakhsiyah para muttaqin yang telah menjual dirinya kepada Allah. Ya. Jadi jika di sana ada apa yang dicari, akan dibelinya, akan dicarinya. Mufassirin mengemukakan beberapa sebab nuzul ayat ini. Ini panjang sekali. Kita kata dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.